السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita sama-sama solat maghrib berjamaah. InsyaAllah insyaAllah kita berjamaah dan seterusnya sampai kita padam kita mendahulukan sembahyang berjemaah. Kerana orang yang sembahyang berjemaah itu adalah 5 fadilat Allah nantikan. Lazimkan diri kita ni sembahyang berjemaah. Lebih-lebih lagi orang lelaki. Orang lelaki hukumnya fardu kifayah. Kalau kita melazimkan sembahyang berjemaah, Allah akan bagi kita 5 fadilat, 5 kelebihan. Yang pertama, dilapangkan hidup. Yang kedua, dilepaskan bersiksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalan dia dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia menaiki siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tak anda, cek apa? Jadi kalau anda, lazimkan setiap waktu berjemaah. Lebih lagi orang lelaki. Jangan seorang-seorang sembahyang rumah. Kerana orang yang seorang-seorang sembahyang rumah itu dikira sebagai sesat. Nabi bersabda tu, sahih hadis ni. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, tak ada apa keuzuran, tak ada apa sebab, tak ada apa halangan.
saja nak main rumah je. Seperti mana mereka hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi ya. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadikan sembahyang berjemaah itu sebagai kelaziman kehidupan kita sampai kita padam. Baik, untuk pagi ini, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kita dah habis debat fiqh. Tauhid pun dah habis. Fiqh pun dah habis. Sekarang kita mula membicara tentang bab tasawuf. Melengkapkan Islam itu. Islam itu terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Itulah yang dipanggil dinul Islam, agama Islam. Tauhid mengenal pencipta kita, mengenal yang menjadikan kita, itu tauhid. Kenal sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Itu yang pertama. Yang kedua fiqh, menyatakan kewajipan kita. Cuma tak habis fiqh ni, hanya yang asas-asas saja. Bab wudu, bab mandi, bab tayamum, bab semayang, bab puasa, itu aja. Zakat, umrah, haji, perjuangan, itu cari kita persoalan lain ya. Tapi apa habis tu? Untuk malam ni kita mula membaca tentang tasawuf, tentang perkara hati, ilmu batin, mengenal sifat-sifat yang dicela dan mengenal sifat-sifat yang dipuji. Yang dicela macam tak nak kenal, yang dipuji macam tak kenal. Nak kenal nafsu, macam mana nafsu tu dan sebagainya. Itu namanya tasawuf, ilmu batin. Untuk malam ni kita mula membaca tentang ilmu tasawuf. Ya. Proses ini dipanggil takhalli. Takhalli itu artinya menghilangkan atau membuang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji itu dibuang. Itu namanya takhalli. Dah habis takhalli itu kita masuk bab fasa yang kedua. Dipanggil takhalli. Tadi kha ni ha. Takhalli. Takhalli itu artinya memasukkan dalam diri kita itu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, sifat-sifat yang mesti ada dalam diri kita. Bila ada takhalli dan takhalli, baru Allah anugerahkan kepada kita tajalli. Tajalli itu rasa hati. Nah, rasa kebesaran Allah, rasa kesempurnaan Allah, rasa kehebatan Allah. Terasa Allah itu maha mendengar, terasa Allah itu maha melihat, terasa Allah itu maha mengetahui dan sebagainya. Itu namanya tajalli. Tapi dia bermula dari takhalli dan takhalli. Bila takhalli baru datang tajalli. Untuk malam ini kita sambung pembacaannya. Bab yang ketiga, pada menyatakan menjauhkan segala maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir itu apa? Seperti zina, mencuri, merompak, itu maksiat yang zahir. Ya? Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna ad-dina syatrani ahaduhuma tarakal manahiyah wal akhiru fi'lul ta'ati wa tarkul manahi yal asaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahad wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada huwa. Cakap Melayunya, ketahui olehmu bahawasanya agama itu 2 bahagi. Dalam Islam ada 2 bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Itu namanya Islam. Mana yang maksiat tinggalkan, yang haram tinggalkan, jangan buat. Jangan berzina, jangan merompak, jangan minum arak, jangan bunuh orang. Itu tinggalkan semua itu. Dan itu merupakan maksiat yang ditegahkan akan dia. Kita tahu. Yang kedua, berbuat taat. Ya, sebab ada wajib dan sunat, ada haram dan makruh. Haram dan makruh tinggalkan. Wajib dan sunat jangan tinggalkan, terus buat je.
Ada 5 hukum tu. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti dibuat. Haram artinya dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Makruh artinya dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi yang harus tu bila kita laksanakan dia tak tinggal harus. Dia boleh jadi yang wajib, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Ya. 4 apa ni? Perkara yang berlaku. Asalnya harus. Tapi dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Bila kita laksanakan yang harus-harus ya. Baik. Nah, jadi itu dah ya. Yang kedua ialah berbuat taat yang disuruhkan akan dia dan meninggalkan akan segala yang ditegakkan itu sangat susah. Daripada buat taat susah tu. Bukan senang nak sembahyang, bukan senang nak baca Quran, bukan senang nak zikir, susah juga. Tapi lebih susah lagi meninggalkan maksiat. Lebih susah lagi meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kerana yang dilarang oleh Allah tu sesuai dengan kehendak nafsu. Nafsu suka. Itu yang susah nak meninggalkan tu. Senang kena meninggalkan zina. Senang kena meninggalkan minum arak. Senang kena meninggalkan tari menari. Senang kena meninggalkan rasuah. Sebab yang membuat rasuah tu bukan yang calon-calon orang. Kadang-kadang ulama ada rasuah. Mereka menjaga agama di dalam negara ini, tapi mereka juga menyelewengkan dana-dana yang mereka petik. Payah nak meninggalkan maksiat tu. Yang buat ibadat itu senang, tapi lebih susah lagi. Yang buat ibadat itu bukan senang, salah, minta maaf. Yang buat ibadah tu bukan yang senang, susah juga. Tapi lebih susah lagi meninggalkan maksiat. Itu lebih susah lagi. Dan meninggalkan akan segala yang ditegak itu sangat susah. Dan berbuat taat itu kuasa atasnya. Kadang-kadang dia boleh buat taat, boleh sembahyang, boleh qiyamul lail, boleh puasa Ramadan, puasa sunat dan sebagainya. Boleh buat. Tapi nak meninggalkan maksiat payah. Kuasa atasnya oleh tiap-tiap orang. Dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya. Melainkan siddiqun. Orang yang siddiq betul-betul. Orang yang betul-betul beriman. Baru boleh melawan hawa nafsunya. Kerana nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu kerja nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ada tingkatan betul. Paling rakus, paling hebat nafsu amarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu ada 7. Yang pertama namanya amarah. Yang kedua namanya lawamah. Yang tiga namanya mulhimah. Yang keempat namanya mutmainnah. Yang kelima namanya radiyah. Yang keenam namanya mardiyah. Yang ketujuh namanya kamilah. Paling common, paling kudi, paling koyok kalau nak selamat kita kena memiliki nafsu mutmainnah. Kerana bila kita sampai ke tahap mutmainnah dia jamin syurga. Amarah dia kira nak buat jahat saja. Bukan saja dia buat jahat, dia ngajak orang buat jahat. Dia menyarankan orang suka melakukan maksiat. Bukan dia je buat. Dia ngajak orang lain betul. Mari kita menari. Mari kita berzina. Mari kita minum apa. Mari kita isap dadah. Itu amarah namanya. Yang kedua lawamah. Lawamah tu kadang-kadang dia bila ada kesedaran dia nak buat baik. Dia semayang. Dia puasa. Bila datang kesedaran. Itu tak lama. Itu dah balik tak semayang. Dah balik nari. Dah balik berjoget, dah balik minum arak, dah balik isap dadah. Itu lawamah, turun naik. Yang tiga mulhimah. Mulhimah tu dah tetap membuat ibadahnya. Mayang dah tetap tak tinggal, ngaji tak tinggal, baca Quran tak tinggal, tapi tak seronok. Tak ada rasa kemanisan melakukan ibadah. Itu namanya mulhimah. Dapat ilham je. Ngaji rajin tapi tak seronok. Dia nak lekat habis je. Mayang rajin tapi tak seronok. Bersalam terus. Tak ada nunggu wirid pun. Padahal hukum makruh tuan-tuan.
Saya dah cerita banyak kali dah ni. Makruh bangun selagi imam tak berkalih tempat duduknya. Apa tu makruh? Allah benci. Beberapa orang yang terus bangkit je. Bersalam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bah? Kumbah. Bukan hebat, kumbah. Dah tahu benda makruh tu buat juga. Saja dicari kebencian Allah Ta'ala. Itu siapa nyawa tu? Nafsu nyawa lah. Buat yang tu. Nantak dia tak apa. Bukan berdosa ni. Nafsu nyawa tu. Ya. Kemudian apa? Yang sunat pun gitu juga. Berapa ramai orang tak nak sunat? Berapa ramai orang tak nak puasa sunat? Berapa ramai orang tak ada? Masuk masjid nihin aja. Tak ada nak sembarang tahiyatul masjid pun tak ada ya. Jadi kena ikut dia. Dan meninggalkan syahwat. Ada tadi nafsu tidak kena keselamatan mutmainnah yang keempat. Tadi mulimah. Yang keempat mutmainnah. Mutmainnah tu dia dah tetap, hati dia tetap. Semayang dia dah tetap, seronok dia semayang. Baca Quran dia tetap, seronok baca Quran. Selawat dia tetap, seronok dia selawat. Dah tenang jiwanya. Inilah yang dijamin Allah syurga kalau sampai kepada mutmainnah. Allah jamin syurga. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, nafsu itu bukan suruh dibunuh. Jangan dibunuh nafsu. Dikawal, dididik, dipimpin supaya sampai kepada tahap mutmainnah. Apa dia? Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada keredaan kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam golongan hamba-hambaku. Nampak tak tuan-tuan? Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga-syurgaku. Allah janjikan syurga kalau kita memiliki nafsul mutmainnah. Atas tu lagi baguslah. Radiyah tu redha aja dengan apa saja Allah tentukan bagi dia. Dia miskin, Allah redha. Dia Allah pun miskinkan dia redha. Dia redha dengan apa ketentuan Allah tentukan bagi dia. Dia sakit, dia redha juga kerana Allah bagi dia penyakit. Dia tahu semua datang daripada Allah. Itu nafsu radiyah namanya. Yang keenam namanya mardiyah. Ini Allah redha dengan dia. Dia semua apa dia buat semua Allah redha. Tak ada bantahan dari Allah SWT. Semayangnya Tuhan redha, puasanya Tuhan redha, akhlaknya Tuhan redha, ekonominya Tuhan redha, pergaulannya Tuhan redha. Lagi tinggilah. Itu nafsu sahabat-sahabat. Nafsu Abu Bakar As-Siddiq, nafsu Umar bin Al-Khattab, nafsu Osman bin Affan, nafsu Ali bin Abi Thalib. Itu nafsu apa? Mardiyah. Allah redha. Yang ketujuh ni tadi itu nabi-nabi dan rasul-rasul saja, bukan sahabat ya. Namanya kamilah, sempurna. Macam nafsu yang dimiliki oleh Nabi Musa, nafsu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, nafsu yang dimiliki oleh Nabi Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuh. Sampai kamilah tu tak dapat kerana sempurna. Ketika itu syaitan pun takut kena. Itu tujuh nafsu. Jaga. Kerana nafsu tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu kerja nafsu ya. Dan berbuat taat itu kuasa atasnya oleh setiap orang. Dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan orang siddiqun, orang yang benar-benar beriman, percaya betul dengan Allah. Iman yang pun sampai ke iman ayan, iman yang terasa di hati. Iman ada lima tuan-tuan. Yang pertama namanya iman taklid, iman ikut-ikut, iman ngekor-ngekor. Tak ada dalil. Yang kedua iman ilmu. Kita ni semua ni iman ilmu belakang lah tu. Cuma iman ilmu ni dia bahaya sikit kerana iman tu hanya ada di otak, tak sampai ke hati. Dia tahu neraka tu dahsyat tapi tak takut dengan neraka. Dia tahu syurga tu hebat
sempurna tapi tak ada gairah hendak ke syurga. Itu iman apa? Iman ilmu. Dia terpengaruh dengan bisikan syaitan dan hawa nafsu. Syaitan yang buat jahat juga, nafsu mungkin juga ditolong oleh nafsu. Dia terikut dengan syaitan dan hawa nafsu. Itu iman ilmu. Dia hanya tahu tapi tak terasa. Tahu neraka itu dahsyat tapi tak terasa takut dengannya. Tahu syurga itu hebat, banyak. Nikmat syurga itu ada 99% lagi Allah sediakan, tapi tak ada gairah hendak ke syurga. Itu baru iman ayat namanya. Yang keempat namanya iman hak. Itu baru terasa di hati. Tadi iman ilmu, ini iman ayat. Iman ayat itu terasa sikit di hati, tapi tak kuat lagi. Namanya iman ayat. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling curut, diseru daripada masjid ni dia bergementar jiwanya. Nak menyahut surat itu. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tutup. Nak menyahut surat itu. Itu sampai kepada tahap ayat itu. Yang kelima iman hak, bukan yang keempat namanya iman hak. Iman hak ni iman para sahabat. Iman hak. Udah apa? Sebut nama Allah bergementar jiwanya bila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, dia bertambah imannya. Kemudian sambung lagi pada allazina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari harta mereka di jalan Allah. Itu Allah puji, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman. Iman hak namanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang yang beriman yang sebenar-benar beriman. Alaihim darajatum min rabbihim wa alaihim darajatum min rizqin karim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu keampunan dari Tuhan mereka dan mereka dapat rezeki yang baik-baik, iaitu syurga. Itu iman hak namanya. Yang kelima iman hakikah. Iman hakikah ni bukan kita. Itu nabi-nabi, rasul-rasul ya. 5 perangkat iman. Yang pertama iman taklid. Apa ni tuan-tuan? Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ayat. Yang keempat iman hak, yang kelima iman haqiqah. Bukan haqiqah je, haqiqah. Haqiqah lain yang boleh lembu. Itu haqiqah boleh hayati. Ini haqiqah. Iman rasul-rasul, iman nabi-nabi. Iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman haqiqah namanya. Gerah ni meningkat, dia tak pernah turun-turun. Itu iman haqiqah. Itu kita boleh cerita je lah. Kita tak dapat memilikinya. Tapi iman hak tu boleh lagi. Iman ayat lagi boleh ya. Betul tak? Jadi itu apa? Meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan sidq pun. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muhajir, orang yang berhijrah. Orang yang muhajir itu ialah seorang yang meninggalkan akan kejahatan. Boleh berhijrah ditinggal semua. Tinggal maksiat. Dulu malas jadi rajin. Dulu perampai jadi penyantun. Dulu kedekut bakhil nak kajarin tak hidup masing. Ini jadi pemurah. Dia muhajir namanya. Kalau kami muhajirin, kalau seorang panggil muhajir. Muhajir. Seorang yang meninggalkan kejahatan. Dan orang yang perang sabil itu, iaitu orang yang memerangi hawa nafsu. Itulah peperangan yang paling hebat. Melawan hawa nafsu. Kata Nabi, kita ni balik dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Baru balik dari perang Tabuk. Ada setengah riwayat kata balik dari perang Uhud. Perang Uhud ni cepat tak kalah tentera Muslim. Punya hebat. Tapi apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Cakap Melayu apa? Kita ni balik daripada perang yang kecil menuju satu peperangan yang besar. Terkejut Nabi, terkejut sahabat-sahabat bila Nabi sebut itu. Ada lagi perang yang lebih dahsyat daripada perang Uhud Ada lagi perang yang lebih dahsyat daripada perang Tabuk Ditanya Nabi, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad yang besar tu wahai Rasulullah?
Jawab Nabi, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Kan nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Kalau senang tu, kita ngaji ni. Nafsu kan suka. Dia, kamu ngaji pun datang-datang tapi kamu bersembang. Kamu datang tapi kamu tidur dulu. Kamu ngantuk dulu. Ini tengah-tengah musim tidur. Ngantuk tidur. Itu nafsu nyokong. Syaitan disokong oleh syaitan. Itu yang besar. Jadi itulah jihad yang paling besar. Melawan hawa nafsu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam annaka innama taqsillaha azza wa jalla bijawarihika wa innama hiya ni'matan minallahi alaika wa amanatul ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi ala apa nanti ala ma'siyati ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin awda'atuha Allahu ghayatun at-tughyan fa'dha'uka ri'a'uka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya apa? Dia kata apa ni? Ketahui olehmu bahawasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla tu azza tu paling mulia. Azza. Wa dan Jalla tu paling agung. Jadi Azza wa Jalla tu gelaran bagi Allah Taala. Allah yang maha mulia dan maha agung. Dia sebut Azza wa Jalla tu. Allah yang maha mulia dan maha agung. Azza tu ketika mulia. Sebab itu iblis sebelum dia derhaka kepada Allah, sebelum dia jadi kafir, namanya apa? Azazil. Itu nama iblis tu. Azazil, yang paling mulia. Gelarannya pun hebat. Di dunia ni atau di langit dunia ni dia digelar sebagai abid, orang yang abid ibadah. Ada yang manggil itu sebagai roki, sentiasa rukuk. Ada yang manggil itu sebagai sajid, sentiasa sujud. Ada yang manggil itu sebagai syahid, sentiasa menyaksikan Allah Ta'ala. Ada yang manggil itu sebagai zahid, orang yang sangat zuhud. Maksud gelarannya hebat-hebat leka. Tapi bila dia tak nak tunduk pada Adam, terus jadi tukar nama sebagai iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar, kata Allah ya. Ingat ketika aku perintahkan malaikat-malaikat saya sujud pada Adam, fasajadu, semua sujud, illa iblis, melainkan iblis. Udah terus tukar daripada Azazil jadi iblis, daripada abid jadi iblis, daripada syahid jadi iblis, daripada rokik jadi iblis, daripada sajid jadi iblis. Kerana tak nak sujud, tak nak tunduk pada Nabi Adam. Baru tukar nama. Wa kana minal kafirin, terus jadi kafir. Itu ya. Itu Azza wa Jalla tadi. Jadi itu nama Allah tu. Berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla itu dengan segala anggotamu. Dia ada 7 anggota tu yang sanggup buat maksiat kepada Allah Taala. 7 anggota. Anggota zahir tu. Itu aja yang selalu buat maksiat. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Itu 7 anggota tu, anggota 7 ya. Mereka itulah 7 anggota yang sering membuat maksiat kepada Allah Taala. Yang lain tak ada. Ketiak tak ada berdosa, dia tak reti buat maksiat. Yang buat maksiat tu tangan mengeluarkan ketiak. Pusat tak ada berdosa. Yang berdosa tu tangan mengeluarkan pusat. 7 anggota tu yang boleh melakukan maksiat tu. Lagi apa? 7 anggota tu, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan. Baik, itu dia anggota ya. Dan hanya sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala.
mujur Allah bagi kita 7 anggota pun dia nikmat sebenarnya. Hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan salah gunakan nikmat Allah Taala. Allah bagi mata nikmat. Mana tahu benda itu jadi nikmat? Biarlah kita tahu nikmat sebagai nikmat bila dah hilang baru sedar. Ya ke tak? Tuan-tuan, bila dah hilang baru sedar, oh aku dulu nampaknya dah tak nampak. Dulu terang mata kena dah nak pakai torchlight pun nampak. Dah hilang baru sedar dia sebagai nikmat. Telinga bila sedar hilangnya, bila sedar telinga sebagai nikmat, bila dah labang, baru sedar dia sebagai nikmat. Dah tak dengar apa-apa. Tanya dia, "Kemana Ustaz?" "Aku belum makan lagi," dia jawabnya. Dah labang. Baru sedar sebagai nikmat. Nak ngaji pun tak boleh. Tak dengar apa-apa. Saya ada seorang kawan. Saya ngajar di satu tempat dia, kawasan dia tu. Kawan benar-benar, sama-sama ngajar. Dia cikgu, saya pun cikgu juga. Lepas saya ngajar tu datang jumpa saya. "Aku ni Ibrahim," kata dia. Saya dengan dia tu, aku kamu je. "Aku ni Ibrahim. Bukan aku dengar apa kamu cakap, sepatah pun aku tak dengar," katanya. Tapi aku tengok orang gelak, aku pun gelak je. Aku tengok orang apa masalah, aku masam tu dia. Dia tak dengar sepatah pun. Memang dah pekat langsung. Tu kawan saya benar-benar tu. Dah tak ada pun dah. Jadi baru sedar bahawa telinga tu nikmat. Kita mau betul juga. Bila sedar kaki itu nikmat. Tuan-tuan, bila sedar kaki itu nikmat, bila dah lumpuh, baru dia sedar kaki sebagai nikmat. Itu sebab orang yang lumpuh selalu duduk di rumah mana? Mana duduk ya? Di beranda, nengok lelah. Nak mana tu? Saya bermusik dah. Pergilah, baca dah tak lalu katanya. Padahal tengah kuat tu ham-ham siap. Duduk tepi masjid, tak kena masjid. Dah lumpur baru sedar. Begitulah seterusnya. Kita habis komponen ni sekarang. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat akan dia. Maka yang demikian itu sehingga kufur, setinggi-tinggi kekufuran, sehingga tu setinggi-tinggi kufur, sehingga kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Kufur nikmat tu jaga. Kita ada nikmat kena syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah ya. Sekiranya kamu syukur dengan nikmat, aku akan tambah lagi nikmat tu untuk kamu. Tapi kalau kamu kufur, jaga. Azab aku amat pedih sekali. Itu betul. Orang kufur nikmat dan namanya. Jangan kufur. Kena syukur dengan nikmat Allah. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah. Yakni menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia. Allah jadikan mata untuk melihat Quran, untuk melihat hadis, untuk melihat jalan ke masjid dan sebagainya. Itu guna mata. Jangan salah guna mata tu. Kita telinga untuk mendengar Quran, untuk mendengar orang ngaji, untuk mendengar hadis, untuk mendengar nasihat yang baik, untuk mendengar larangan-larangan benda yang jahat dan sebagainya. Itu guna telinga. Lidah mau itu juga ada gunanya. Kalau lidah kita salah gunakan nikmat Allah Ta'ala itu. Jadi menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia, iaitu berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, iaitu dinamakan kufur nikmat. Dan bukan makna kufur di sini kufur agama, bukan kufur hakiki dah, kufur nikmat. Dosa besar, tapi tidaklah kafir ya. Dosa besar je. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala, bukan bagi peri. Allah bagi pinjam-pinjam, itu pertaruhan. Macam bertaruh dia daripada Allah Ta'ala, itu pertaruhan dari Allah Ta'ala kepada kamu. Maka jikalau engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat. Kalau kamu buat maksiat, kamu salah gunakan, kamu berkhianat. Dia bagi amanah. Sebenarnya telinga itu amanah, mata itu amanah, lidah itu amanah. Kalau salah gunanya, nanti kamu khianat, tak amanah.
Ya. Jadi mana kufur nikmat tu? Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu. Maka jikalau engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat. Dan khianatmu itu pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu. Ya, itu amanah aku untuk kamu. Kamu jaga elok, kata Allah. Ya? Jaga mata elok, jaga telinga elok, jaga lidah elok. Jangan lakukan benda-benda yang aku murka. Ya? Itu salah mana? Itu khianat namanya. Maka nescaya engkau dan khianatmu pada yang pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu, yaitu sehingga maksiat. Maka segala anggotamu seperti rakyatmu. Anggota itu macam rakyat yang memerintahnya hati. Maka tele olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu punya peliharaan. Allah bagi amanah oleh kamu. Kamu tu ada benda yang kamu nak pelihara, mesti pelihara. Dan setiap kamu akan ditanya pada hari kiamat, itu akan sesuatu yang kamu pelihara itu. Itu hadis yang baca tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hujung apa kenyataan Imam tadi itu hadis Nabi tu. Kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya setiap apa yang kamu pimpin, apa yang kamu pegang, apa yang kamu pelihara. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Ya, kalau kamu salah guna, itu jawab nanti dengan Allah SWT. Dan Quran baru sebut, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada tak? Ada belum ayat tak? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Cakap Melayu apa? Kamu akan ditanya dengan tiap nikmat yang kamu terima dalam dunia. Tak ada satu pun ketinggalan. Semua akan ditanya. Nikmat kamu tu apa ada dalam dunia ni? Semua akan ditanya. Karena ada satu proses sudah mati esok kita kena hisap. Alright, cukup kali itu ya. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Setuju belakanglah. Ada siapa-siapa nak tanya? Has anybody got any problem? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dah 5 kali tak ada. Tak ada dulu. Kalau tak ada, sekianlah dulu. Ya. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi